dana negara, dana negeri yang dibelanjakan untuk sekolah jenis kebangsaan Cina dan India ini tidak ada peruntukan dalam perlembagaan. Wahai peguam, lihat perkara 12 ada menyatakan, this shall not prejudice the right of the federal government or the state government to establish or help in establishing Islamic schools and incur such expenditure as may be necessary. Bagi sekolah agama Islam, perlembagaan menyatakan boleh digunakan dana negara dan dana negeri untuk menubuhkan sekolah itu atau membantu sesiapa saja nak menubuhkan sekolah agama dan menggunakan dana negara dan dana negeri sebanyak mana yang diperlukan. Kalau itu ada dinyatakan, di mana ada ternyata sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan India ni? Tak ada kan? Alright. Ini kita ni baru defensif. Apa yang saya katakan tadi, hapuskan tu defensif. Mari kita bertindak agresif sedikit. Saya katakan tindak agresif oleh kerana apa? Tadi saya katakan orang Melayu bila dikhianati, dia ada backlash. Orang Cina must bear the consequences of the Malay backlash. Oleh kerana dah dapat kekayaan negeri ni kan, kuasa ekonomi dah pegang, nak kuasa politik pula nak pegang, dilondehkan apa yang ada pada orang Melayu ni macam mana jadi begitu kan? Mana maruah kita? Mari kita bertindak agresif Perlembagaan menyatakan tanah reserve Melayu yang telah diisytiharkan sebelum mereka wujud sampai bila-bila, dan kalau dicabut keluar dikurangkan tambah lagi. Lepas merdeka ini, Menteri Besar dan Exco-nya boleh lagi mengisytiharkan kawasan-kawasan Melayu. Begitu jaminan perlembagaan. Apa kita boleh buat? Pertama, tanah reserve Melayu hendaklah diisytiharkan di kawasan-kawasan bandar supaya orang Melayu boleh memiliki rumah. Bukan saja memiliki rumah, tetapi gedung perniagaan di kawasan bandar yang selama ini dimiliki oleh orang Cina. Istilah cantiknya ialah menyusun semula masyarakat. Itu istilah cantik Tapi istilah kasarnya, berhijrahlah orang Melayu ke bandar supaya gedung-gedung yang kita lihat di bandar, rumah-rumah yang ada di bandar itu sama-sama kita memilikinya dengan orang lain. Bukan kita sekadar melihat saja. Yang kedua, isytiharkanlah tanah reserve Melayu bagi orang Melayu berladang dan berternak. Oleh kerana perlembagaan nyatakan, Menteri Besar boleh isytiharkan tanah reserve Melayu di mana-mana saja. Kalau begitu, cari tanah yang cantik untuk orang Melayu bercucuk tanam dan berladang. Jangan sekadar 5 hektar, 10 hektar saja. Tak. Kalau itu bukit itu ada batu, bagikan orang Melayu buat kuari. Itu maksudnya. Kalau tanah itu cantik di tepi sebelah sungai, kiri kanan tu untuk orang Melayu berladang, bagikan pada dia. Begitu juga kawasan untuk berternak. Kalau ada kawasan seperti Genting Highland, Gunung Angsi, tanda di Negeri Sembilan, untuk kawasan peranginan, isytiharkan itu sebagai kawasan tanah reserve Melayu untuk Melayu membuat kawasan pelancongan dan peranginan.
Jadi kita ni bukanlah sekadar memahatikan, kita punya buat macam tu. Saya gunakan istilah agresif tadi ya. Kenapa tidak tanah reserve Melayu ini kita susun atur, kita agih-agihkan di tempat-tempat untuk menjamin majoriti kawasan Melayu. Dan untuk masa depan PRU seterusnya, kita fikirkan ni semua tak? Ini cakap agresif ya. Supaya mana kawasan Melayu kita letakkan. Supaya menjamin kawasan itu kawasan hijau. Habis di situ ya. Kalau banyak kan tak ada masa. Ada lagi. Oleh kerana ada lagi, saya tambah pula lagi ya. Artikel ataupun fasal 153 kedudukan istimewa orang Melayu sudah 56 tahun berlalu, kita masih memiliki tak sampai daripada 20% kekayaan negara ini. Kenapa begitu lama sekarang? Jadi secara agresif saya katakan, susunlah strategi supaya dalam masa 10 tahun ini yang di-Pertuan Agong mengarahkan badan-badan pihak berkuasa yang berkenaan untuk menjamin supaya kekayaan negeri ini dimiliki 67% dalam 3 bidang. Ini pasal 153 bagi tuan-tuan yang pernah mendengar ceramah saya kan. Pasal 53 ini menjamin supaya Melayu ya, berada di tahap yang selesa sepatutnya dalam bidang pelajaran, perkhidmatan awam dan perniagaan. Jadi susun strategi daripada hari ini, seeloknya lah, kalau tidak daripada semalam lagi, segala perniagaan sudah ada 60% untuk orang Melayu untuk ambil saja bila-bila masa. Apa-apa ada perniagaan yang sekarang ini, ya dah ditetapkan dah 67% untuk Melayu ada di sana. Nak berniaga hari ni minta lesen dapat, nak berniaga besok minta lesen dapat. Sudah ada. Kenapa nak tunggu lagi minta nak pertimbangkan? Tidak. Yang di-Pertuan Agong mempunyai hak untuk mengarahkan pihak berkuasa yang berwajib untuk menentukan kadar Melayu, peratusan Melayu sekian banyak. Jadi kalau lesen misalnya SPAN mengarahkan supaya taksi di seluruh Kuala Lumpur ini lesen dia sekian banyak, untuk Melayu sekian banyak, masih kosong lagi, Melayu nak buat taksi, buat di sana. Tak payah tunggu lagi, sudah ada lesen, sudah ada menunggu. Sepatutnya begitu dalam apa jenis perniagaan sekalipun. Tapi janganlah berniaga sekadar buat taksi saja kan. Dari peringkat pengeluaran bahan-bahan itu sampaikan downstream ditentukan, supaya jangan kita ni bila nak buat rumah, nak cari zinc pun tak mana nak cari, papan pun tak mana nak cari. Dia tak boleh. Kelang sudah ada, macam kuari tadi, satu bukit itu kuari tanah reserve Melayu untuk orang Melayu sana. Nak batu minta beli di sana, sudah ada. Kalau kontraktor pula, kita dah katakan 67% tadi, minta lesen pasti dapat, oleh kerana dah ada 67% untuk orang Melayu kontraktor tadi.